Hulu Bernam. Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi peluang untuk saya menyokong usul di bawah Peraturan 26 bahawa Dewan Yang Mulia ini atas dasar negeri berkebajikan menggesa agar Kerajaan Negeri Selangor mengkaji dan menyediakan laporan terperinci berkenaan faktor-faktor kenaikan harga rumah dan Kerajaan Negeri dalam memastikan rakyat berpendapatan sederhana juga rendah mampu memiliki rumah sendiri. Hulu Bernam sangat setuju dengan usul yang dibawa oleh Yang Berhormat Sungai Panjang supaya Kerajaan Negeri mengkaji serta menyediakan laporan tentang faktor-faktor kenaikan harga rumah di Selangor. Pada tanggapan saya, usul ini penting kerana ia melibatkan kebajikan rakyat. Sebagai negeri yang melaungkan kebajikan rakyat, ini adalah satu langkah inisiatif Kerajaan Negeri untuk menangani isu kenaikan harga rumah. Negeri Selangor merupakan negeri yang pesat membangun, kutupan cukai yang sangat tinggi, juga pelaburan yang masuk begitu banyak, ditambah pula dengan reserve yang simpanan yang setiap tahun. Walau bagaimanapun amatlah tidak cantik sekiranya dalam negeri yang terkaya dan termaju ini kecekapan Kerajaan Negeri untuk menangani keperluan isu pemilikan rumah sendiri untuk rakyat masih pada tahap yang minimum. Bagaimanapun, Kerajaan Negeri hendaklah melangkah maju ke hadapan sekiranya kebajikan untuk rakyat. Bagaimana Kerajaan Negeri hendak melangkah maju ke hadapan sekiranya kebajikan untuk rakyat masih belum cekap untuk ditandatangani. Tuan Speaker serta Yang Berhormat sekalian, agenda penyediaan rumah untuk rakyat menjadi perhatian penting kepada Kerajaan Malaysia. Sebab itu SPNB ditubuhkan dengan tujuan menyediakan rumah mampu milik yang berkualiti kepada setiap keluarga di Malaysia sejajar dengan objektif perumahan negara. SPNB bertanggungjawab melaksanakan projek Rumah Mampu Milik atau RMM dan program Rumah Mesra Rakyat RMR untuk memastikan golongan berpendapatan rendah memiliki kediaman yang mampu untuk dimiliki. Agensi pelaksana program pemulihan projek untuk perumahan yang telah terbengkalai, program kuartus kerajaan melalui syarikat usaha sama SPNB dan LTAT Sdn Bhd untuk pelbagai agensi dan badan kerajaan. Seterusnya program perumahan khas seperti program perumahan rakyat PPR, perumahan mangsa tsunami di Malaysia dan Aceh serta penempatan semula kawasan berisiko banjir. Tanggungjawab yang dipikul juga oleh SPNB ialah menyediakan rumah untuk golongan yang bernasib baik dan keluarga miskin di Malaysia membaik pulih atau membina semula rumah usang uzur dan uzur di bawah program perumahan khas yang dikenali sebagai Skim Amal Jariah. Begitu juga dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan adalah untuk memastikan kehidupan masyarakat yang lebih berkualiti dan harmoni melalui penyediaan perumahan yang mencukupi, sempurna dan dilengkapi dengan kemudahan sosial dan rekreasi. Kerajaan telah memutuskan bahawa rumah dibina oleh KPKT di bawah program perumahan rakyat ataupun PPR mestilah people centric dengan izin. Pelaksanaan PPR oleh KPKT adalah mengambil kira bahawa 40% daripada isi rumah merupakan keluarga yang berpendapatan kurang daripada RM2,500 sebulan dan setinggal dapat tinggal di rumah kekal dengan persekaran yang lebih selesa, santai dan sihat. Ini adalah antara imperatif di bawah rancangan Malaysia yang ke-10. Kerajaan bukan saja telah menyediakan perumahan bagi rakyat jelata sejak kemerdekaan negara pada tahun 1957, tetapi juga telah bergerak ke atas rantaian nilai selaras dengan masa di bawah bajet 2013 sebanyak 1.9 bilion telah diperuntukkan untuk membina 123,000 rumah mampu milik di lokasi strategik di seluruh negara. Daripada jumlah peruntukan tersebut, RM543 juta dihaskan kepada KPKT untuk membiayai 45 projek yang melibatkan 20,454 unit di bawah projek PPR yang akan dibina menggunakan industrialized building system dengan izin.
Begitu juga dengan Rumah Prima. Perumahan Prima Perbadanan Prima Malaysia merupakan inisiatif kerajaan dalam memenuhi permintaan rakyat Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Prima 2012 untuk merancang, membangun serta membina serta menawarkan perumahan berkualiti berkonsepkan gaya hidup moden bagi penduduk bandar berpendaratan sederhana. Maka, Tuan Speaker, saya memetik usaha-usaha kerajaan Malaysia supaya rumah ini mampu dimiliki oleh golongan sasar. Perumahan yang dibangunkan oleh kerajaan Malaysia adalah untuk dilihat secara bersama bahawa sejak merdeka lagi, pelbagai inisiatif dan pelbagai badan tampil dengan dasar perumahan demi kebajikan rakyat. Tuan Speaker yang saya hormati, sudah masuk penggal kedua kerajaan negeri memegang negeri Selangor dan dasar rumah mampu milik Selangor baru diluluskan bertarikh 13 November 2013 bagi menggantikan dasar sedia ada. Ini termaktub di dalam Perkeliling Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor bilangan 1 2013. Dasar perumahan mampu milik negeri Selangor, Rumah Selangorku. PKNS merancang untuk membina 18,037 unit rumah mampu milik untuk rakyat Selangor pada tahun 2014 hingga tahun 2020 dengan jurang tahunan sebanyak 7 tahun, iaitu untuk menyediakan sejumlah rumah berikut. Adakah kerajaan negeri ada menjalankan kajian jumlah keperluan rumah sebenarnya untuk rakyat dan mengambil kira pendapatan rakyat yang rendah dan sederhana? PKNS juga merancang untuk menswastakan pembinaan 944 unit apartmen untuk tempoh 2014-2020, iaitu dalam masa 7 tahun. Timbul persoalan, mengapa pihak PKNS perlu menswastakan pembinaan ini kepada syarikat Devin Sdn Bhd dan Mas Ehsan Sdn Bhd? Apakah track record perumahan dua syarikat yang ada di bawah projek penswastaan PKNS ini? Memetik jawapan yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri pada jawapan bertulis dan mulut sidang April tahun 2014, terdapat perbezaan jumlah unit rumah mampu milik yang akan dibina. Ada yang sebut 18,037, soalan bertulis 31, dan ada yang sebut 18,372, soalan mulut nombor 3. Berapakah sebenarnya jumlah rumah mampu milik Selangorku ini? Harap kerajaan negeri untuk lebih prihatin dengan masalah teknikal seperti ini. Untuk rujukan perbezaan nilai ini sangat membawa kesan. Tuan Speaker, kesimpulannya, pihak kerajaan negeri haruslah serius untuk menjalankan satu kajian tentang faktor-faktor kenaikan harga rumah. Dapatan daripada hasil kajian itu menjadi satu titik permulaan kepada kerajaan negeri untuk memikirkan bagaimana untuk membantu rakyat yang akan membeli rumah mampu milik sendiri. Selain dari menyalurkan dana untuk pembangunan perumahan, kos-kos yang terlibat dan membazir haruslah diteliti dan diminimum. Walau kerajaan negeri menyatakan bahawa harga rumah mampu milik Selangorku berada di dalam harga kawalan dan tiada peratus diskaun untuk Bumi Putera, ini sudah cukup mengejutkan Bumi Putera yang rata-rata merupakan golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Sudahlah diskaun 7% kepada Bumi Putera dimansuhkan, ditambah pula adakah 10% sahaja pembinaan rumah jenis A 42,000 didirikan, ya, sedangkan rumah B dan C selainnya, tambahan pula rumah jenis kategori D yang mana harganya 220,000 hingga 250,000, begitu maksimum, tiada diberi kebebasan untuk didirikan. Tuan Speaker yang saya hormati, isu yang mengatakan GST bakal memberi kesan kepada kenaikan harga rumah adalah masih belum terbukti.
Ini kerana pelaksanaan GST masih belum dilaksanakan. Kita tidak tahu berapa banyak kenaikan ini mempengaruhi. Jika kita nak mempertikaikan dan hanya menyalahkan bahawa GST ini membebankan, adalah tidak adil kerana kerajaan negeri kena mengkaji kenapa berlaku kenaikan harga rumah bermula tahun 2008 di Selangor ini. Tiada GST lagi. Hulu Benam. Apa peranan? Bukit Gasing minta mencelah. Saya panjang lagi, saya minta maaf. Saya tidak benarkan. Bukit Gasing tak benarkan. Berapa panjang lagi Hulu Benam? Ya, Berapa panjang lagi ucapan? tak apa, saya nak sudahkan. Ringkaskan ya. Kerajaan negeri tentang isu kenaikan harga rumah. Apapun, sebagai ahli yang berhormat yang bijaksana, jika ahli yang berhormat faham sebenarnya sepenuhnya inisiatif pelaksanaan GST ini membawa kesan yang sangat positif kepada perkembangan ekonomi negara sekaligus meringankan beban rakyat, tiada pertikaian atau isu GST ini dipolitikkan adalah sangat tidak adil hanya kerana GST. Bagaimana pula pandangan pihak kerajaan negeri kepada isu rasuah kroni penyelewengan dan yang berlaku? Oleh itu saya menegaskan supaya kerajaan negeri mengkaji apakah faktor-faktor kenaikan harga rumah di Selangor dan bagaimana pula kerajaan negeri menjalankan peranan sebagai negeri berkebajikan untuk membela nasib rakyat khususnya di Selangor. Tiada guna negeri maju, tetapi rakyat terus hidup merempak dan terus menyewa. Amanat penggal kedua yang telah diberikan ini harus dijalankan dengan sebaiknya. Saya menyokong usul. Sekian, terima kasih.